Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil kitab al-Fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahul musta'an. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wahdina siratakal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, Tok Sidang, seluruh yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah hidupkan kita lagi. Allah masih beri peluang, ruang dan kesempatan pada kita untuk solat subuh berjemaah. Dan mudah-mudahan duduk kita pula pada pagi ini sebagai nilai ketaatan, nilai kehambaan yang kita nak belajar, yang kita nak faham agama, bukan kita nak salah faham dalam agama. Ingat tuan-tuan, bila duduk dalam satu majlis ilmu yang kita nak dengar ingatan daripada Allah, ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk ni untuk faham agama, kenapa kita kena ibadah. Dan yang paling kita nak bila kita duduk dalam suasana ilmu ni, Allah campakkan dalam hati kita rasa takut. Makin tunduk kita dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Macam itulah ibadah. Bila kita sembahyang dan hari ini kita berpuasa, cepat tuan-tuan masa berjalan. Hari ini hari ke berapa dah? Kan 10 Oh, 10 nak cepat habis lah. Hari yang ke-6. Itulah tuan-tuan, hidup ni makin lama laju. Sampai satu tahap sedar-sedar kita mati dah. Sedar-sedar kita dah balik dah. Min turab ila turab, daripada tanah kepada tanah. Allah jadikan daripada tanah, kita balik juga daripada tanah. Dan walaupun nilai kita tanah, yang kita nak sebenarnya lebih daripada nilai tanah yang manusia itu mulia dengan iman dan taqwa yang Allah berikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadannya kita biasa dengar ayat ni daripada surah Al-Baqarah.
ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan. Bila sebut difardukan, diwajibkan, kita berpuasa macam umat terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Biasa kita dengar terjemahan dia moga-moga, mudah-mudahan. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebut pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Pasti jadi orang yang bertakwa. Bila sebut takwa ni, kita makin tunduk, makin takut kita pada Allah. Kita ibadah tuan-tuan, sembahyang ni bekas dia, kesan dia nak makin tunduk, bukan makin sombong. Macam itulah kita puasa. Kita tak makan, tak minum, bukan semata-mata kosong, tapi kita nak Allah letak bekas, kesan dia makin tunduk, makin dekat dengan Allah. Puasa ni tuan-tuan, kalau kita tengoklah jadual dia dengan sahur, seharian kita puasa, baca Quran, masuk waktu kita sembahyang, kita bertadarus, nanti waktu buka kita berbuka, malam kita tarawih, biasa dah. Tapi yang luar biasanya pun tuan-tuan, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan. Bila sebut keimanan, itu dia punya garis panduan dia. Dia punya guide dia. Daripada kita terbabas, daripada kita terlajak dengan sesuatu yang Allah murkai. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita nak cerita pagi ni tuan-tuan, satu tajuk, mudah-mudahan ingatan kita pagi-pagi ni yang berkaitan tentang mahsyar. Orang munafik gagal sujud di akhirat. Orang munafik gagal sujud di akhirat. Itu sebab kita nak puasa kita ni benar-benar puasa orang beriman, benar-benar puasa nilainya ada di sisi Allah. Dan malam kita benar-benar ibadah. Bukan siang puasa, malam tu subhanallah terlantak mori tuan-tuan. Duk lepak, rugi. Ramadan ni tuan-tuan, kita biasa dengar awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Permulaannya rahmat, pertengahannya keampunan, perakhirannya pelepasan daripada neraka. Hadis ni hadis daif. Dia yang kita nak kena faham, Ramadan tu bukan awalnya rahmat, bukan pertengahannya keampunan, bukan akhirnya pelepasan, tapi hari-hari. Hari-hari dapat rahmat Allah, hari-hari dapat keampunan Allah, dan hari-hari Allah bebaskan daripada neraka. Tuan-tuan, ada orang hidup kat dunia ni, tapi namanya dah tercatat dekat pintu neraka yang dia akan masuk. Allahu Akbar. Kita nak Allah bebaskan, tak tersenarai daripada senarai orang yang masuk dalam neraka. Malam-malam Ramadan dalam ingatan Nabi, 60,000 orang yang Allah bebaskan daripada neraka. Kita nak kita termasuk tuan-tuan. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Orang-orang munafik tidak berupaya melakukan kerana ketika di dunia dahulu mereka mendirikan solat bukan sebenarnya menyembah Allah. Ini perangai munafik. Berdiri sembahyang kusala, malas. Yura'unan nas, nak tunjuk-tunjuk pada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan ingat Allah hanya sedikit. Munafik ni bahasa canggih dia, hipokrit. Kalau yang kita faham ni talam dua muka lah, pura-pura beriman. Zaman Nabi ada munafik, zaman hari ni lebih ramai lagi munafik. Bukan ikhlas dia nak beriman, bukan sungguh-sungguh nak beriman, tapi lebih kepada zaman hari ni apa dia? Konten. Konten beriman. Dia jadi trend. Jadi trend. Lagi-lagi tarawih ni, lagi-lagi puasa ni, dan tarawih dan sedekah. Semua dia nak tunjuk-tunjuk pada orang. Na'udzubillah. Itu sebab tuan-tuan, kita ni nak perhatian Allah, bukan nak perhatian manusia. Hari ni kita kena muhasabah balik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk jadi hamba padaku, kata Allah.
Kita ni bangkit-bangkit, bangun-bangun tuan-tuan tidur. Hamba pada siapa? Apa yang kita sibukkan? Apa yang kita jadikan matlamat? Baik tuan-tuan, dengar baik-baik. Orang-orang mukmin akan merasai nikmat yang paling agung apabila mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Nikmat yang tiada bandingannya. Walaupun di dalam syurga terdapat pelbagai nikmat yang tidak pernah dirasai di dunia. Umpamanya nikmat mendampingi bidadari. Ni tuan-tuan. Bidadari. Mendampingi bidadari tau. Dekat dunia ni boleh kahwin seorang aja dia berani. Tapi di akhirat, di syurga tuan-tuan, berapa ramai pun. Itu sebab tu nikmat yang dekat dunia tak rasa, dekat akhirat dia rasa. Ini untuk ahli syurga. Tuan-tuan seluruh yang dirahmati Allah. Dan dia dapat menghirup udara segar di dalam taman-taman syurga. Nikmat menghuni mahligai yang diperbuat daripada emas dan bertatahkan aneka permata. Namun semua nikmat itu tidak akan dapat menandingi nikmat menatap wajah Allah. Menatap wajah Allah. Allah tak sama dengan makhluk. Maksudnya tuan-tuan, tu nikmat yang paling besar. Hari ini kita tak nampak Allah. Kita ibadah, kita tak nampak Allah. Tapi kita rasakan kita melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Kita ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tak rasa kita dapat lihat Allah. Kita rasakan Allah tu melihat kita. Ni ihsan. Maksud daripada ihsan, nilai ibadah kita, tuan-tuan. Itu sebab kita ni, perkara-perkara sam'iyat yang wajib kita imani, kita hanya dengar. Kita tak nampak. Itu sebab Ramadan ni, keberkatan dia, dibuka pintu-pintu syurga. Dan tak ada satu pun pintu yang Allah tutup. Tu nikmat berkat dalam Ramadan. Allah nak kita bermatlamatkan. Target kita adalah syurga. Sebelum Ramadan tuan-tuan, pintu syurga tak buka. Tapi bila Ramadan, seluruh pintu syurga ni Allah buka. Lebih-lebih lagi pintu syurga daripada ibadah puasa. Pintu Ar-Rayyan. Pintu syurga ni tuan-tuan ada 8. Ulang kaji sikit. Pintu syurga nombor 1, solat. Solat. Ada orang hari ni puasa boleh, solat dia tak boleh. Sia-sia puasa dia, tuan-tuan. Puasa tapi tak solat. Apa yang dia nak? Tak ubahlah macam orang yang bukan Islam. Konon-konon belajar nak puasa. Tapi dia tak tahu matlamat apa dia puasa. Dia duduk dengan orang-orang Melayu, beragama Islam. Dia nak rasa puasa. Sekadar itulah. Lapar dan dahaga. Tak dapat apa pun. Itu sebab solat ni tuan-tuan kena faham. Inilah keperluan kita dekat dunia, juga keperluan kita di akhirat. Orang yang jaga hubungan dengan Allah melalui solat ini, bagaimana di akhirat nanti tuan-tuan, masa lama kita di akhirat Allah singkatkan macam kita tunai satu solat fardu 5 minit ke 10 minit. Ada tak sembahyang kita 5 minit 10 minit? Ke 1 minit tuan-tuan? Laju 1 minit. Tu pintu syurga nombor 1, solat. Pintu syurga yang kedua daripada ibadah puasa. Itu sebab tuan-tuan, kalau di hadapan saya ni, lama dah tuan-tuan hidup, 60, 70, ada yang 80 dah. Puasa ni kita nak puasa yang lebih berkualiti. Rebut tuan-tuan. Waktu sahur, bukan hanya kita nak makan sahur, tapi rebut paling kurang 2 rakaat. Solat sunat tahajud 2 rakaat. Ni, waktu sahur tu. Di sebalik sahur tu ada keberkatan. Di sebalik sahur tu Allah nak dengar doa-doa hamba. Ramadan ni, masa-masa dalam Ramadan ni, masa yang berkat, masa yang mustajab. Jangan kita sia-siakan. Syahrul doa. Bukan hanya syahrul siam, bukan hanya bulan puasa, tapi bulan doa yang Allah nak dengar doa-doa kita. Jadi dalam keadaan kita puasa ni,
kam min saim, Nabi bagi tahu laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai yang puasa tapi tak ada nilai puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Kita nak ada matlamat kita dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan pada siapa? Pada Allah. Bukan harap pada manusia, pada Allah. Allah akan nilai. Ibadah lain disebutkan ada penilaian dia. Tapi puasa ni untuk ku kata Allah, akulah yang menilai. Itu sebab tuan-tuan, sunat kita buat pahalanya macam fardu. Fardu ni Allah gandakan sampai 70 kali ganda, bahkan lebih. Rebut. Dan yang ketiga tuan-tuan, pintu syurga daripada amalan, daripada perbuatan atau amalan jihad. Jihad apa tuan-tuan? Perjuangan kita. Apa yang kita juangkan dalam hidup ni? Duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, jihad. Berapa ramai yang tahan? Tadi sembahyang ramai. Habis sembahyang semua balik. Jihad dia ke rumah pula. Ni tuan-tuan, berapa ramai yang boleh jihad duduk dalam majlis ilmu. Jihad melawan nafsu. Tu jihad. Perperangan melawan nafsu. Ada orang tuan-tuan, berkat Ramadan ni diikat, dirantai syaitan tau. Tapi dia masih lagi buat jahat. Apa sebab? Dalam diri dia tu ada nafsu. Itu sebab tuan-tuan, sebelum Ramadan dia tak boleh kikis perbuatan jahat dia, dosa dia, maksiat dia. Ramadan macam itulah juga. Syaitan ni dia lemah. Simbolik ikat tu dia lemah daripada goda orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa dalam ibadah tu. Tapi dia tetap juga membisik. Dan nafsu ni, syaitan dia bisik, lemah. Tapi nafsu tu dia berengekkan, dia ngajak. Allahu Akbar. Tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah. Itu sebab orang yang tak mampu berkahwin, yang bujang kan, tak mampu dia berkahwin, digalakkan dia berpuasa untuk kekang nafsu dia. Bila berpuasa ni tuan-tuan, dekat pembuluh darah kita ni, syaitan duduk dalam ni, goda kita, hasut kita. Tapi dia lemah bila mana kita berpuasa. Lemah daripada goda kita. Itu sebab orang yang dia tak mampu nak kahwin, boleh jadi daripada sudut kewangan dia, daripada sudut nafsu dia, digalakkan dia berpuasa. Tuan-tuan, yang keberapa? Nombor 1, solat. Nombor 2, puasa. Nombor 3, jihad. Nombor 4, berbakti pada mak ayah. Ada pintu syurga daripada amalan kita berbakti pada mak ayah. Tuan-tuan, atas dunia ni ada perangai manusia dia tergamak, kurang hajar, derhaka pada mak bapak dia. Kalau kita tengok tuan-tuan dekat rumah orang-orang tua yang diletak anak yang sanggup letak mak bapak dekat tempat orang tua. Bukan pengajian orang tua tuan-tuan, tapi dia letak mak bapak tak nak jaga, suruh orang lain jaga. Sebab ketika Ramadan, Nabi SAW dia nak naik baca khutbah. Biasa dengar hadis ni, selangkah Nabi naik anak tangga, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat yang kat bawah terpinga-pinga, tertanya-tanya Nabi bercakap dengan siapa. Sampailah selesai Nabi berkhutbah, Nabi turun, sahabat pakat tanya, ya Rasulullah, apa yang berlaku tadi? Jibril datang bisik ke telingaku doa yang aku aminkan. Nombor 1, celakalah orang-orang yang mendengar namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tak sahut dengan sallallahu alaihi wasallam. Celaka. Jibril sebut celaka. Jawab Nabi apa? Amin, celaka sungguh. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak pedulikan Nabi, Nabi tak pedulikan kita di akhirat nanti. Kita tak pedulikan Allah,
kita lupa akan Allah, Allah lebih lagi lupa. Jangan sombong. Ni, nombor satu. Nombor dua, celakalah orang-orang yang punya mak bapak depan mata, ada peluang nak berbakti tapi diabaikan. Nabi jawab, amin, celaka sungguh. Bila Nabi aminkan, bermakna jadi betul. Celaka. Na'udzubillah. Tuan-tuan, ada orang tergamak. Saya ingat dulu tuan-tuan, waktu saya jadi imam di Kuala Selangor, berbuka kat masjid, lepas buka tu nak gerak berceramah. Lalu dekat stesen bas di Kuala Selangor, dekat bus stop tu ada seorang ibu, sampai sekarang saya tak boleh lupa. Maghrib tu, dah lepas waktu berbuka sikit, nak masuk pukul 8. Nangis dia. Saya berhenti, saya tegur, saya tanya nak ke mana makcik. Dia tunjuk alamat. Saya kata jom saya hantar, saya tahu alamat ni. Dia kata tak apalah, tak apa nak, dia katakan. Anak tak bagi datang pun, tak bagi datang. Nampak macam pelik tuan-tuan, tapi hari dia berlaku. Tak bagi datang tuan-tuan. Ada yang malu dengan mak macam tu, ada yang subhanallah. Tuan-tuan, ingat dekat dunia ni Allah balas dah. Dosa kita dengan bapa, dengan mak, dekat dunia ni Allah dah balas dah. Begitu juga kebaikan yang kita buat daripada sedekah, dekat dunia ni Allah balas dah. Orang yang suka bersedekah, kat dunia ni Allah balas. Allah mudahkan urusan dia. Dan orang yang buat jahat dengan mak bapak, dekat dunia ni juga Allah balas. Jangan. Dan yang ketiga tuan-tuan, sekali lagi, Nabi langkah, Jibril bisik, celakalah orang-orang yang berkesempatan masuk dalam Ramadan tapi tak dapat manfaat apa-apa dalam Ramadan. Amin, kata Nabi, celaka sungguh. Tuan-tuan, Ramadan ni sepatutnya kita diampunkan. Ramadan ni sepatutnya dapat rahmat kasih sayang Allah. Sepatutnya dibebaskan daripada neraka. Tapi tak dapat pun manfaat tu. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, rebut peluang ni. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan ingatan saya yang utama. Dan yang keberapa tuan-tuan? Yang kelima, pintu syurga daripada golongan atau orang yang disebut sebagai ashabul yamin. Dia mengutamakan belah kanan, ikut sunnah Nabi. Dimulakan belah kanan. Masuk masjid belah kanan, keluar masjid kaki kiri, tangan makan tangan kanan, tidur lambung kanan. Itu sebab dalam Quran pun ashabul yamin. Golongan kanan ni diberi catatan daripada belah kanan, itulah orang-orang yang beriman, itulah ahli syurga. Ashabul shimal, belah kiri, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, golongan kufar, golongan yang munafik. Beri catatan dalam keadaan yang hina. Allahu Akbar. Sebab kita ikut sunnah Nabi. Ibadah kita ni bukan ikut adat, tapi ikut syariat. Muri tuan-tuan, muri tu adat ke syariat? Ada tak muri zaman Nabi? Tak ada. Tapi kita lah, tak ada salah, tak ada masalah. Dan yang keenam apa tuan-tuan? Pintu syurga daripada amalan menahan marah. Nahan marah. Hari ni ramai nak marah. Ramai. Benda kecil mudah baran, mudah emosi. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi ulang 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah ni mula-mula tuan-tuan kita tak boleh nak kontrol, gila, macam orang gila. Kemudian wa akhiruhu nadam, barulah menyesal. Itu sebab Nabi ajar bila kita sedang berdiri marah ni tak boleh kawal emosi, duduk, ambil wuduk, solat sunat, baca Quran, nak redakan marah ni daripada syaitan. Dan yang keberapa? 7. Betul. Memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain dan minta maaf atas kesalahan diri dia. Ni ciri-ciri ahli syurga.
Tuan-tuan, jangan simpan dendam. Jangan simpan dendam, kena clearkan. Dan yang akhir sekali, pintu syurga daripada amalan sedekah. Tuan-tuan, rebut peluang Ramadan ni, ganda-gandakan. Kalau tak gandakan nilai sedekah tu, gandakan kita punya perbuatan sedekah tu. 5 waktu tuan-tuan, 5 waktulah masuk dalam tabung masjid tu. Kalau selalu sehari RM1, 5 waktu kali dengan RM1, RM5. Nampak sikit, tapi besar di sisi Allah. Ni tuan-tuan, kita buat sedekah tu. Allahu Akbar. Itulah hak kita, itulah harta kita. Yang masuk dalam tabung, yang kita infakkan kerana Allah, itulah kita punya harta. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Bagi orang kafir, telah ditentukan oleh Allah bahawa mereka diarah supaya mengikut apa yang mereka sembah di dunia dahulu. Apabila kesemua yang disembah itu menjadi bahan bakar api neraka, orang-orang kafir itu akan bersama sembahan mereka terjun ke dalam neraka. Orang-orang kafir yang tak beriman dengan Allah, apa yang mereka sembah, Allah campak mereka ke dalam neraka bersama sembahan mereka. Itu sebab tuan-tuan, dalam Ramadan ni ada zikir yang diajar, ada doa yang diajar, kita kena banyak-banyak baca. Tuan-tuan, boleh kita baca sama-sama pagi ni? Belum terlambat, baru 6 Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut tuan-tuan. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada 5. Na tu ramai, ni tu diri kita seorang-seorang. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, syahadah renew balik. Pasport mati renew, lesen mati renew. Tapi syahadah kita tuan-tuan, gelincir hati kita, lalai dengan dunia, balik pada Allah. Astaghfirullah, istighfar banyak-banyak, dosa banyak. Orang yang istighfar tuan-tuan, ni lah raja segala doa, istighfar. Raja segala doa, istighfar. Imam Ahmad tuan-tuan, sejarah dia, sebab istighfar, orang yang buat roti tu dijumpakan dengan orang buat roti tu. Dia teringin nak jumpa dengan Imam Ahmad. Doa aku semua mustajab, cuma aku nak jumpa Imam Ahmad tak jumpa-jumpa. Rupanya orang yang ditumpang tidur tu, itulah Imam Ahmad. Sejarah dia. Dia suka tidur dekat masjid, kena halau. Sampailah orang buat roti tu nampak, dia panggil, sinilah tidur kat sini. Dalam tidur tu, nak tidur, dia nampak kumat kamit orang yang buat roti, senang uli roti. Apa yang kau baca? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Aku istighfar ni, hajat aku semua dapat. Allah kabulkan hajat aku. Cuma aku nak jumpa dengan Imam Ahmad. Dalam disembang itulah Imam Ahmad tuan-tuan. Kita tak sedar. Kadang benda yang kita nampak remeh ni kat lidah ni, itulah power, sangat power. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang, pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan yang ketiga kita mohon as'alukal jannah, kurniakan syurga ya Allah. Ni Ramadan ni, rebut. Wa a'udzubika minan nar, hindarkan daripada neraka ya Allah. Dan yang akhir sekali minta ampun betul-betul. Allahumma innaka afuwun, sungguhnya engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa fa'fu anni, dan suka beri ampun pada orang yang minta ampun. Doa ni tuan-tuan bukan sekadar minta ampun,
Tapi minta Allah padam nama kita daripada tersenarai orang yang nak masuk neraka. Dan minta Allah padam segala aib. Tuan-tuan, orang buat dosa ni dia ada bekas. Bekas dia apa? Bekas aib. Kadang kat dunia ni, oh tu bekas banduan tu. Ni bekas penagih ni. Nampak yang kotor kita akan sebut bekas-bekas. Tapi di sisi Allah, tuan-tuan, bila kita minta Allah ampunkan, padam, delete betul-betul nama kita daripada penghuni neraka, daripada orang yang buat dosa. Dapat, tuan-tuan? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amalkan banyak-banyak. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Sikit lagi, tuan-tuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, ketika orang-orang mukmin melihat sesuatu yang dikatakan sebagai Tuhan, mereka segera meminta perlindungan daripada Allah, daripada Tuhan yang tidak benar. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mereka meminta perlindungan daripada Allah 2 atau 3 kali. Sedangkan orang-orang mukmin yang lemah dan hampir-hampir hati mereka berbalik untuk mempercayai Tuhan, jelmaan yang Allah datangkan sebagai imtihan, yakni ujian. Atas dunia ni banyak ujian. Banyak ujian. Allah uji macam-macam bentuk ujian. Nak bagi kita leka, nak bagi lalai. Ujian yang paling besar dunia ni lah, yang kita nampak depan mata. Jadi sasaran menjadi target matlamat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dunia ni tidak lain hanya sesuatu yang mempersonakan, indah, cantik pada pandangan kita, jadi leka. Dan dunia ni illa la'ibun wa lahun. Dunia ni la'ib, main-main. Walahun, senda gurau aja. Allahu Akbar. Dunia ni kita nak jadikan pemudah cara untuk akhirat. Penghubung untuk kita sampai ke akhirat, ke syurga Allah. Kereta bawa tempat ibadah, tempat kebaikan, rumah. Sementara kita berlindung. Sementara hidup ni berlindung untuk ibadah dalam rumah tu. Bukan buat maksiat, bukan buat dosa. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan. Itu sebab dunia ni bukan tempat kita tinggal, tempat kita akan meninggal. Jadi penghubung. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Orang munafik, dia akan diuji, tuan-tuan, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak sebenar. Dia akan jumpa Tuhan yang tidak sebenar. Di akhirat nanti dia tak nampak Allah, tapi Allah uji dengan dia. Apa yang dia matlamatkan, dia pura-pura tu dia dapat, yang tidak sebenar. Itu sebab hari ni kita kena benar-benar. Kita nak dalam hati kita, qasad hati kita ni sebenar. Iman kita betul-betul, bukan pura-pura. Itu sebab, tuan-tuan, orang munafik ni payah solat subuh, dia payah. Saya tengok, alhamdulillah, tuan-tuan, macam-macam kempen subuh macam Jumaat. Teruskan, tuan-tuan. Tapi kita nak betul-betul kita punya niat. Bukan nak konten, bukan nak berlawan-lawan bulung-bulumba. Masjid ni lah. Tuan-tuan, hati-hati. Dalam nak berkempen, kadang nak bersaing macam-macam. Dunia matlamat dia, tak, jangan. Kita nak benar-benar kerana Allah. Di akhirat, Allah akan panggil orang-orang yang benar-benar kerana dia, Allah bagi ganjaran ke dia. Tapi orang yang bukan benar-benar beriman, beribadah kerana dia, Allah seru pada dia, carilah kau ibadah kerana siapa, minta dengan dia apa yang dia boleh bagi. Allahu Akbar. Sembayang, jeling, oh ada orang nampak, barulah syuk sembayang dia, barulah beria dia sembayang. Na'udzubillah. Ya tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah. Ujian kedua,
Golongan munafik ialah ketika orang-orang mukmin diperintah oleh Allah supaya sujud di padang mahsyar. Dengar. Supaya sujud di padang mahsyar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam, pada hari betis disingkapkan, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud, maka mereka tidak ada kuasa. Nak tunjuk kekuasaan Allah. Manusia yang dihimpun di akhirat nanti mula-mula dipanggil dan disuruh sujud di hadapan Allah. Orang yang beriman dia mampu sujud. Sebab apa? Kat dunia dia boleh sujud, dia tak main-main sujud. Tapi orang munafik ni yang pura-pura kat dunia sujud, dekat akhirat dia tak boleh nak buat-buat. Tak boleh nak buat-buat. Itu sebab tuan-tuan kita jangan main-main. Ni orang munafik ni dia tak masuk syurga, terus Allah campak dalam neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hanya orang-orang mukmin yang ikhlas sahaja berjaya sujud kepada Allah. Mereka boleh sujud kerana sejak di dunia lagi mereka adalah golongan orang-orang yang sentiasa sujud kepada Allah. Jadi di akhirat mereka tetap boleh melakukan sujud. Adapun orang-orang munafik tidak upaya melakukannya kerana ketika di dunia dahulu mereka mendirikan solat bukan sebenarnya menyembah Allah. Sebaliknya orang munafik hanya menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ni. Bukan kerana Allah tapi nak tunjuk-tunjuk pada manusia. Allah akan seru pada dia, carilah. Kau buat kerana orang ni, buat kerana orang ni, mintalah pada dia. Mintalah balasan daripada dia, apa yang dia boleh bagi. Auzubillah. Tuan-tuan, zaman Nabi ada, zaman hari ni pun ada. Bukan kerana Allah, na'udzubillah. Betulkan niat tuan-tuan. Ikhlas. Benar-benar kerana Allah. Ikhlas ni bukan kat mulut tau. Bukan kat mulut. Kadang kita tanya orang bagi sesuatu, ikhlas ya? Ikhlas kat mulut boleh ikhlas. Tapi kat hati ni. Kadang ada orang tu macam zaman hari ni, lebih konten, lebih nak tunjuk. Nak tunjuk media sosial. Allahu Akbar. Takut tuan-tuan. Itu sebab umpamanya tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu ni. Al-yadul alya khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Allahu Akbar. Dan kesimpulan daripada bicara kita pagi ni tuan-tuan, orang munafik gagal menghadapi ujian kedua, iaitu tidak upaya melakukan sujud di akhirat ketika mereka diperintahkan berbuat demikian bersama-sama orang mukmin. Dia tak upaya untuk sujud. Atas dunia boleh buat-buat, di akhirat dia tak boleh nak buat-buat. Seolah-olah lemah dahi dia nak sujud. Pura-pura. Tuan-tuan, bila kita dengar ni gerun kita tuan-tuan, takut, risau. Itu sebab duduk diam-diam, sorang-sorang kita muhasabah diri. Nak tengok tuan-tuan nilai solat kita ni, waktu kita bangun malam-malam orang tak nampak tu, bagaimana kita dengan Allah. Orang munafik ni dia nak dinampak manusia. Itu sebab solat, dua solat ni, subuh payah, isyak dia payah. Subuh gelap, isyak gelap, orang tak nampak. Subuh orang tak bangun lagi, tak apalah, tak payah datang masjid. Ni zaman Nabi. Zaman hari ni pun ada. Allahu Akbar. Tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah, dengan kegagalan itu terbuktilah kedudukan keimanan mereka. Walaupun semasa di dunia mereka bergaul dengan orang-orang mukmin, tetapi sebenarnya mereka adalah kafir di sisi Allah. Orang munafik ni dia bergaul dengan orang beriman, nak tunjuk dia beriman tapi sebaliknya tidak. Dan hari ni tuan-tuan, muncul juga orang nampak zahirnya beriman tapi sebaliknya macam serigala tuan-tuan, jahat. Jahat, na'udzubillah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, akan datang pilihan yang sukar, kita nak ikut yang mana. Orang tu buat baik, ditunjukkan kebaikan untuk tutup kejahatan dia, biar orang nampak dia baik tapi sebenarnya tak. Ada orang baik dia anggap lemah, dia istiqamah,
tapi dianggap lemah, dianggap tak boleh pakai, orang itulah yang kita kena bersama dengan dia. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong dengan golongan benar-benar beriman, benar-benar mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kita ni puasa yang sebenar, malam kita malam yang sebenar kita ibadah. Ya, Allah kejutkan daripada kelalaian, ya, daripada tidak sedar dan sebagainya. Orang yang lalai, orang munafik ni dekat dunia ni macam dia tidur. Sedar bila, bangun bila dalam kubur baru dia sedar. Oh, dah mati aku rupanya. Ya Allah, tak sempat ni. Jadi tuan-tuan, sekadar ni dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua Allah beri kekuatan, Allah beri kita istiqamah dalam ketaatan pada Allah. Teruskan tuan-tuan, puasa ni dengan penuh keimanan ni satu jihad. Melawan nafsu benar-benar. Letih, tapi letih yang ada pahala. Allah ganjarkan dengan sebaik-baik ganjaran. Andai ini Ramadan yang akhir, last pada kita, hargailah benar-benar. Pulun betul-betul. Pulun betul-betul. Baca Quran tuan-tuan, rebut betul-betul peluang baca Quran. Kita ada 5 waktu solat kan? 5 waktu solat. Lepas satu solat subuh contoh dia. Macam ni tak sempat kita duduk dalam kuliah. Nanti ada masa kita bacalah 4 muka surat. 4 kali 5 waktu tuan-tuan 20 muka surat. 20 muka surat bersamaan 1 juzuk. 1 juzuk. Kalau kita nak target sehari 1 juzuk. 30 hari 30 juzuk dah. Sambil kita tengok terjemahan, sambil kita tengok tafsiran dia. Kita nak duduk dalam suasana ibadah. Seolah-olah kita ni, inilah masa kita dengan Allah. Bulan yang lain boleh jadi kita leka, lalai ni. Ada orang tuan-tuan sahabat saya yang jenis berniaga apa semua, dia kata, Ustaz, saya cuti. Ni saya staff saya ada, biarlah diuruskan, saya nak duduk dalam masjid. Saya nak duduk itikaf, saya nak duduk baca Quran. Bagus. Apa yang boleh tuan-tuan? Ada sahabat saya tu duduk dekat rumah anak yatim. Duduk dekat tahfiz, dia kata nak bersama. Biar dunia sampai bila, dia kata. Tu tuan-tuan, kita kena cari. Sampai satu tahap tuan-tuan, kita duduk ramai-ramai ni bawa kita lalai, baik kita cari seorang-seorang menyendiri untuk dekat dengan Allah. Cuba. Jadi sekadar itu minta maaf saya batin, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada barakah pertemuan kita pada pagi ini. Minta maaf, maafkan saya, doakan saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pandanglah ya Allah tadahan tangan kami ini. Pandanglah ya Allah diri-diri kami ini ya Allah. Walau diri kami ini banyak dosa, banyak kehinaan, kemaksiatan yang kami pernah lakukan ya Allah. Dengan ihsan-Mu ya Allah, tolong ampunilah dosa-dosa kami. Tolong rahmati kami. Jangan abaikan kami, jangan tinggalkan kami sendiri-sendiri ya Allah. Kami mengharapkan jagaan-Mu, kami mengharapkan perhatian-Mu ya Allah. Ya Allah, gugurkan dosa-dosa kami. Ampunkan salah silap kami. Ampunilah dosa ayah ibu kami. Ampunilah dosa ahli keluarga kami. Ampunilah dosa seluruh yang menadah tangan saat ini ya Allah. Dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan Ramadan ini yang terbaik pada kami. Jadikan hidup kami ini, kami makin dekat dengan Engkau ya Allah. Bukan makin hidup, kami makin jauh daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan kami seluruh dengan kebaikan, ketaatan padamu ya Allah. Akhirat kami nanti juga dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, di saat kami leka, lalai, lupa, sedarkan kami, jentik hati-hati kami. Sedarkan kami untuk kembali kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, istiqamahkan kami dalam ketaatan padamu. Jangan istiqamahkan kami kelalaian padamu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam su'ul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, temukan kami dengan malam Al-Qadar.
Temukan kami dengan malam yang terbaik yang kau janjikan ya Allah. Kuatkan kami ya Allah sementara dalam kehidupan ini benar-benar ketaatan padamu siang dan malam kami. Bukan siang malam kami lalai padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Di tuan-tuan sekalian ini, mudah-mudahan ada barakah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Sila tuan-tuan salam kawan kiri kanan, sebut minta maaf, minta doa, mudah-mudahan Allah berkati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.